Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menonton para penonton di luar sana. Baik, minggu ni dalam rancangan Respon, kita akan bersama mendapatkan pandangan daripada salah seorang figura politik di Malaysia tentang isu yang hangat diperkatakan sejak beberapa hari ini. Okey, jadi kita nak dapatkan satu respon segar daripada beliau. Kita bersama dengan saudara Hasbi Muda yang merupakan Ketua Pemuda Parti Amanah Negara. Assalamualaikum, saudara Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullah. Oi, santai-santai nampak di mana ni? Di Royal Hotel sambil-sambil. Oh, okey. Terima kasihlah Hasbi kerana sudi bersama dengan kita lah untuk respon minggu ni. Okey, isu dia Hasbi, kalau kita lihat, saya rasa ramai orang yang tahu tentang isu ni, tentang pelantikan Nurul Izzah yang merupakan anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Isu ini sebenarnya telah mendapat satu impact yang sangat besar lah, okey, apabila dia dijadikan sebagai satu bahan oleh pihak pembangkang. Pada masa yang sama, ia merupakan di antara satu lontaran ketidakpuasan hati ramai juga di antara penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Jadi apa respon saudara Hasbi tentang isu ini untuk pertamanya? Saya melihat isu ini lebih kepada persepsi lah. Baik. Dia bukan sangat soal isu integriti. Dia lebih kepada bagaimana parti politik khususnya kerajaan menguruskan persepsi. Dan persepsi ini dia sebenarnya perlu diluruskan, diluruskan supaya isu yang sebenarnya itu dapat diselesaikan dengan baik. Baik. Kalau apabila benda ni berlaku, apabila tersebarnya berita tentang pelantikan, apabila Nurul Izzah mengesahkan pelantikan beliau ini sebagai penasihat kanan ekonomi dan juga keuangan Perdana Menteri ini, Hasbi, dilihat bahawa ia macam seolah-olah jadi macam satu bola tanggung, okey, merupakan satu bahan yang menjadi, orang kata apa, mudah sangat untuk orang kata dijadikan satu isu yang besar oleh pihak pembangkang itu sendiri yang ingin melihat kejatuhan kerajaan perpaduan ini, dan pada masa yang sama tidak menafikan dia mempunyai satu impact yang sangat besar untuk kita menghadapi PRN untuk 6 negeri. Pandangan Hasbi di situ bagaimana? Dia sebenarnya bagi saya, kita kena jelas tentang pelantikan ni. Baik. Dari sudut, kalau kita nak bercakap dari sudut integriti umpamanya, orang akan kaitkan pelantikan anak dia sebagai nepotism. Tetapi nepotism sebenarnya tidak berbangkit kerana tidak ada manfaat yang diperolehi oleh Nurul Izzah itu kerana beliau tak mengambil allowance ataupun gaji. Baik. Jadi saya melihat bila kita bincang soal nepotism ini adalah kecenderungan ataupun melantik anak ataupun sanak saudara ke sesuatu jawatan awam ataupun menganugerahkan projek kepada sanak saudara. Jadi dua perkara lah. Satu, kita bagi projek ataupun kita mempengaruhi. Macam kes yang sebelum ni kan, zaman kalau ingat Perdana Menteri sebelum ini, dia bukan Perdana Menteri yang bagi projek, tetapi atas kuasa yang dia ada, kadang-kadang projek itu dianugerahkan kepada anak Perdana Menteri sebagai salah satu bentuk orang kata mengambil hati Perdana Menteri umpamanya. Dan itu kita nampak jelas projek ini dia ada keuntungan, dia ada wang yang dibelanjakan, ada implikasi kos. Dalam konteks ataupun dalam kes pelantikan Nurul Izzah, saya difahamkan ianya secara pro bono, maknanya tak ada implikasi kos. Bila tak ada implikasi kos, isu itu pun sudah tak berbangkit. Dan kalau kita lihat dari sudut kesukarelawan ataupun khidmat untuk negara, ini saya ingat satu perkara yang kita tak tekankan. Sepatutnya kita melihat dari sudut berkhidmat kepada negara yang dah dimulakan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri sendiri tak ambil gaji. Maknanya beliau berkhidmat secara sukarela. Tugas kita tengok penat, kejap di Indonesia, kejap di Brunei sebagainya. Tapi beliau tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Dan teladan itu beliau mulakan dengan diri beliau sendiri dan diikuti dengan anak beliau, Nurul Izzah, menjadi penasihat ekonomi tanpa gaji. Maknanya kalau masyarakat kita melihat dari sudut berkhidmat kepada negara secara pro bono, maka mereka akan melihat isu ini secara positif. Tapi kalau kita melihat dari sudut nepotism, walhal dalam kes
pelantikan Nurul Izzah ini tak ada implikasi kos, tak ada implikasi kewangan. Jadi saya agak setuju dengan pandangan Profesor Jomo Kwame Sundaram yang menyebut bahawa ianya bukan isu pun, bukan liability pun. Sebab pelantikan itu memang jelas tidak melibatkan implikasi kos. Tapi tidak dinafikan jugalah Hasbi apabila mengatakan bahawa Anwar Ibrahim yang selama ini merupakan di antara reformis yang memperjuangkan tentang reformasi institusi, memperjuangkan tentang nepotisme dan sebagainya. Betul, tidak dinafikan bahawa perkhidmatan yang diberikan oleh Nurul Izzah itu sebagai perkhidmatan pro bono. Tetapi ada jugalah, ini bukan saja di kalangan pembangkang, tetapi juga apa yang saya lihat di ruang-ruang media sosial menzahirkan rasa ketidakpuasan hati, rasa terkilan mereka apabila selama ini diwawarkan tentang reformasi institusi, tapi akhirnya ini yang berlaku. Memang betul mereka mengatakan bahawa tak bayar, tetapi apabila tidak berbayar itu adalah lebih baik kalau sekiranya Perdana Menteri menggunakan perkhidmatan mereka yang betul-betul pakar walaupun berbayar demi untuk ekonomi dan juga keuangan negara. Pandangan Hasbi kat situ? That's why saya sebut tadi dia ada dua isu lah. Satu isu nepotism. Bagi saya dia tak berbangkit. Tapi kalau kita lihat dari sudut persepsi politik, bagi saya dari sudut persepsi politik, sekiranya kita tak boleh uruskan pelantikan ini, bagi saya dia tak perlu dibuat lah. Buat apa kita nak menyusahkan kerajaan, menanggung persepsi yang buruk, sekiranya ianya tak diterima oleh rakyat sebagai suatu amalan yang baik. Kalau kita rujuk kepada orang macam Jomo, mungkin orang macam saya tak ada masalah pelantikan sebegitu. Tetapi apabila dia dihakimi ataupun dilihat oleh rakyat sebagai sesuatu yang tak wajar, maka bagi saya untuk uruskan persepsi itu, maka lebih baik perkara-perkara sebegini dielakkan. Tapi kalau sekiranya sampai satu masa nanti rakyat melihat ianya satu benda yang okey. Jadi sebab benda ni dia tidak ada, dia unwritten law, dia bukan satu benda yang tertulis dalam perlembagaan ataupun dalam mana-mana peraturan kewangan sebagainya. Dia lebih kepada suatu hukum yang diterima oleh sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Tetapi kalau masyarakat kita menerima itu sebagai okey, dan ianya akan jadi okey lah. Adakah Hasbi melihat orang kata apa, apabila ianya telah dipermainkan isu ini oleh pihak pembangkang, adakah ia memberi impak yang besar kepada kita, terutamanya Pakatan Harapan untuk menghadapi PRN untuk 6 negeri akan datang ni? Saya tak nampak, dia hanya berlega di media sosial. Tapi kalau saya bila jumpa dan bertanya beberapa orang, mereka kata baguslah berkhidmat secara percuma. Kan macam dululah orang mengkritik Lim Kit Siang. Lim Kit Siang dalam parti ini seolah-olah nepotism. Tapi kalau kita ingat saya ingat jawapan Lim Kit Siang cukup menarik. Dia kata memang nepotism. Waktu dia masuk penjara dulu pun, dia bawa anak dia sekali masuk penjara. Jadi kadang-kadang saya tengok masyarakat kita ni, dia melihat itu dari sudut yang sempit. Dia tak melihat kelayakan orang yang dilantik. Kan? Kalau dikatakan pelantikan Nurul Izzah itu nepotism, saya setuju sekiranya Nurul Izzah ni seorang yang lembam ataupun seorang yang tak ada kelulusan, tak cerdik, tak reti soal ekonomi, tak faham, tak ada pengalaman. Saya setuju itu akan dilihat nepotism. Tetapi kalau pelantikan dia itu atas dasar kelayakan dia, merit dia, bagi saya lebih bukan setakat penasihat kanan ekonomi, dia layak. Kalau dia tu Menteri Kewangan pun bagi saya dia layak. Dan Perdana Menteri pun pada masa akan datang dia disebut sebagai orang yang layak ke jawatan Perdana Menteri. Jadi maknanya kalaulah Nurul Izzah ini dilihat oleh masyarakat sebagai seorang yang qualified untuk jawatan yang lebih hebat daripada penasihat kanan ekonomi, dan isu ini tak berbangkit. Lainlah kalau dia lantik anak dia yang baru umur 21, tak tahu apa-apa, yang orang nampak apa kelulusan pun tak ada, tiba-tiba jadi penasihat kanan. Dan itu kita setuju, ianya betul-betul berasaskan kecenderungan sebab itu anak dia. Tapi dalam konteks Nurul Izzah, saya rasa pandangan saya lah, sepatutnya dia dilantik ke jawatan yang lebih penting daripada penasihat kanan ekonomi. Sebab kalau kita tak lantik ataupun tak memanfaatkan orang yang cerdik seperti Nurul Izzah ini untuk membantu negara, apatah lagi secara percuma,
maka kita akan kerugian satu talent yang besar untuk tempoh 5 tahun. Itu kalau Anwar jadi PM selama 5 tahun. Kalau Anwar jadi PM 20 tahun, kita akan terbazir bakat Nurul Izzah kepada negara kita. Semata-mata kerana beliau anak Perdana Menteri. Itu bagi saya satu kerugian kepada negara kita, sebab implikasi kos. Even bagi saya lah, kalau orang yang qualified, dia anak PM ke apa, dan dia kena dengan satu position itu, kita bayar gaji yang lumayan pun tidak ada masalah. Tapi that's why dalam memahami isu ini, bagi saya lah, sepatutnya netizen perlu mempersoalkan PM yang pegang jawatan sama Perdana Menteri Kewangan itu sebenarnya lebih wajar untuk dipertikaikan. Lebih wajar untuk dipertikaikan. Saya sebenarnya secara peribadi, saya masih tak setuju untuk Perdana Menteri pegang Menteri Kewangan kerana dia ada melibatkan check of balance. Maknanya kalau orang yang sama, macam yang Presiden Amanah selalu sebut, Najib pergi kepada Najib apa semua kan. Jadi bagi saya isu yang real issue. Tapi dalam konteks pelantikan anak dan dia juga seorang yang layak, pada saya dia bukan satu isu. Sebaliknya bagi saya, kalau boleh direkomendkan, saya kalau boleh nak Nurul Izzah ini diberikan peranan yang lebih besar dalam kerajaan, tanpa mengira dia ni anak kepada Perdana Menteri, kerana bagi saya dia layak. Itu isu pokoknya ialah layak ataupun tak layak, itu saja. Baik. Terima kasih Hasbi kerana sudi bersama dengan kita dalam respon untuk minggu ini. Hasbi, tamat maju jaya. Selamat terus berkhidmat untuk rakyat di luar sana. Terima kasih Hasbi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.